Assalamualaikum to all of you participants. I would like to remind all of you to fill in the Google form in the registration link given in the chat box, and also please mute your microphone unless you want to start the questions. We will now begin this program. Assalamualaikum and a very good morning. I bid to our Static PPT team of Student Development and Community Engagement, Assistant Professor Dr. Zalika binti Ibrahim, our Program Advisor, Assistant Professor Dr. Tengku Kamila binti Tengku Muhammad Kamil, our Honorable Speaker Puan Khadijah binti Muhammad Noh, Senior Assistant Director of Community Education Division, Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation, SW Corp Pahang. And not to forget to all of our participants. Welcome to the Go Green virtual talk entitled 3R of Sustainability, Small Act, Big Impact. I am Nur Ami Afifah binti Muhammad Faisal, and it is my pleasure to be your moderator for today. First of all, allow me to speak in Bahasa as this event will be fully conducted in Bahasa Melayu. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan umum Furqan Al-Fatihah. Pertama sekali, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang tamu jemputan kita pada hari ini. Beliau ialah Puan Khadijah binti Muhammad Noh, Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pengurusan dan Pendidikan Masyarakat, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Pahang. Beliau telah berkhidmat di SW Corp selama hampir 12 tahun, iaitu 7 tahun di Ibu Pejabat SW Corp, hampir 3 tahun di SW Corp Terengganu, dan kini 2 tahun di SW Corp Pahang. Buat pengetahuan semua, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau lebih dikenali sebagai SW Corp merupakan organisasi kerajaan di Malaysia yang bertanggungjawab untuk mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta perkara yang berkaitan dengannya. Untuk maklumat lanjut, anda semua bolehlah layari laman sesawang swcorp.gov.my. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya rasa elok kiranya kita mulakan program kita pada pagi ini. Baiklah, dengan ini soalan pertama, adakah Puan Khadijah sudah bersedia? Ya, ini dah bersedia. Okey, baik, terima kasih. Baiklah, soalan pertama yang ingin saya ajukan kepada Puan Khadijah. Bolehkah Puan Khadijah menerangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu 3R of Sustainability, Small Act, Big Impact. Dipersilakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator kita pada pagi ini, iaitu Cik Nur Amni Afifah binti Muhammad Faisal, dan tidak lupa juga kepada pihak pengurusan IIUM Pahang kerana menjemput saya dalam SWAT Go Green Virtual Talk pada pagi ini. Saya mewakili Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Pahang yang merupakan sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, dan SW Corp telah dikukuhkan pada tahun 2008 di bawah Akta 673, iaitu Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, bagi melaksanakan Akta 672, iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Antara fungsi SW Corp adalah melaksanakan kempen kesedaran awam serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan dalam pelaksanaan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersih, indah dan sejahtera. Untuk makluman Amni, tajuk kita pada hari ini adalah lebih kurang ataupun CPCP dengan tema bagi sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan tahun 2020, iaitu Small Change, Big Impact. Tema ni dipilih
bertepatan dengan usaha untuk membuka mata hati masyarakat bahawa sebuah tindakan ataupun perubahan kecil yang dilakukan oleh setiap inci individu masyarakat mampu memberikan impak yang besar terhadap keindahan mahupun kelestarian alam sekitar. Seterusnya, usaha ini boleh merealisasikan aspirasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersih, indah dan sejahtera. Hari Kita Semula Kebangsaan adalah acara tahunan yang disambut pada 11 November setiap tahun dan merupakan satu platform kepada masyarakat untuk lebih mengenali dan memahami kepentingan amalan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle, ataupun pengurangan punya semula dan juga kita semula. Selain itu, sambutan ini juga bertujuan untuk menggalakkan masyarakat untuk membudayakan amalan kebersihan dan aktiviti kita semula sesuai dengan pembudayaan norma baharu untuk dipraktiskan dalam kehidupan seharian. Berbeza dengan tahun-tahun yang lepas, sambutan pada tahun ini diadakan selama sebulan, bermula pada 11 November sehingga 11 Disember. Kalau tahun-tahun terdahulu, kita sambut sehari sajalah, kita pilih 1 November untuk hari sambutan, untuk penyampaian hadiah dan sebagainya. Tetapi untuk tahun ini, pelbagai aktiviti menarik dianjurkan secara maya ataupun virtual, menerusi platform digital dan media sosial, dan semestinya hadiah yang menanti peserta cukup lumayanlah. Antaranya adalah program pertandingan mencipta logo, upcycling school, 3R market, pertandingan lensa 3R, 3R master chef, 3R quizzy, ekspresi cilik dan sebagainya lah. Ini mencakupilah daripada seawal kanak-kanak prasekolah sehingga dewasa. Setiap komponen masyarakat boleh sertai pertandingan yang aktiviti yang dipertandingkan lah. Dan kiranya bila kita sebut 11 Disember, jadi pukul 12 malam tadi dah habislah pertandingan ni secara virtual ni. Hari ni dah tak boleh join lah semua minta maaf. Okey. Dan proses penjurian akan diadakan pada minggu hadapan dan pemenang akan diumumkan melalui page media sosial rasmi SRU Corp pada 18 Disember 2020 ataupun pada Jumaat depan lah. Itu sejam ni. Okey, baik. Puan telah sampai tadi berkongsikan sedikit tentang Hari Alam Sekitar. Jadi bolehkah Puan seterusnya kongsikan berkaitan pengasingan sisa pekerja di punca, iaitu SAS? Okey, terima kasih Amni untuk soalan itu. Untuk makluman Amni dan juga para peserta pada pagi ini, SAS ataupun pengasingan sisa pekerja di punca ataupun separation at source bukanlah perkara baharu ya. Pihak kerajaan telah mewajibkan SAS ini dilaksanakan oleh setiap individu masyarakat sejak 1 September 2015 lagi, dan pelaksanaannya adalah berlandaskan kepada peraturan yang digariskan di bawah Akta 672, iaitu Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pekerjaan Awam. Kalau tuan-puan perasan, perkataan hashtag asingkan amatlah sinonim dengan SW Corp untuk mendidik masyarakat agar melaksanakan pengasingan sisa pekerja di punca ataupun separation at source ni lah. Jadi pengasingan sisa pekerja di punca ni boleh dilakukan mengikut jenis komposisi sisa pekerja, seperti barangan yang boleh kita semula. Contohnya kertas, plastik dan lain-lain barangan yang boleh kita semula lah, seperti besi dan sebagainya lah. Okay, selain itu peralatan elektrik, fabric ataupun pakaian terpakai, sisa kebun dan sisa pukal yang ingin dibuang juga perlu diasingkan daripada sisa baki yang lain. Ataupun bahasa pasar mudah lah, biasa saya hadiri sampaikan ceramah dan sebagainya. Bila kita dekat dengan masyarakat lebih mudah nak faham bahawa sampah basah tu perlu diasingkan dengan sampah kering. Sampah basah ataupun sisa baki tu adalah yang layak dibuang ke dalam tong sampah dan dihantar ke tempat pelupusan lah. Contohnya macam sisa dapur, sisa makanan, pampers, tisu dan sebagainya, foto yang tak boleh kita semula lah. Jadi tindakan untuk mengasingkan sisa pekerja amat mudah lah. Sistem kutipan sisa pekerja di negeri-negeri yang menerima pakai Akta 672. Bila kita sebut negeri-negeri yang menerima pakai Akta 672 ni, hanya ada 7 buah negeri sahaja di Semenanjung yang melaksanakan akta ni. Tidak termasuk Pulau Pinang, Perak, Selangor,
Selangor, Terengganu dan juga Kelantan lah masih belum menguatkuasa Akta 672 ni. Jadi di negeri-negeri yang menguatkuasa Akta 672 ni telah ditambah baiklah bagi menyokong SARS ni melalui pelaksanaan sistem kutipan 2+1 ataupun 2+1, iaitu kutipan sisa baki ni dilakukan sebanyak 2 kali seminggu, manakala kutipan sisa yang perlu diasingkan seperti yang saya sebut tadi dilaksanakan 1 kali seminggu mengikut jadual kutipan lah. Jadi masyarakat perlu peka lah terhadap jadual kutipan di setiap premis perumahan masing-masing. Biasanya jadual ni ada disediakan lah di taman-taman perumahan lah. Selain tu, bagi membantu masyarakat juga, jadual kutipan tu macam saya sebut lah, dan juga hembahan secara menggunakan pembesar suara juga digunakan oleh pihak konsesi. Yang saya sebut tadi, Akta 672 dilaksanakan di 7 buah negeri. Konsesi yang dilantik antaranya untuk zon selatan, negeri-negeri di sebelah selatan, contoh macam Johor, Melaka, Negeri Sembilan, konsesi Southern Waste Management. Untuk macam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Pahang, kita ada konsesi Alam Flora Sinar Berhad. Kemudian di belah utara sana ada Idaman, macam itulah. Okay, kemudian kejayaan SAS ni amat bergantung sebenarnya kepada peranan dan tanggungjawab masyarakat lah. Dalam hal ni, masyarakat perlu tahu bahawa menguruskan sisa pekerja bukanlah tugas pihak kerajaan semata-mata, tetapi juga ini memerlukan peranan yang amat tinggi daripada setiap komponen lapisan masyarakat secara kolektif. Kalau buat seorang-seorang ni tak boleh, kita kena beramai-ramai. Kemudian bayangkanlah jika keseluruhan masyarakat kita memberikan kerjasama dalam menguruskan sisa pekerja, sudah pasti negara kita indah, persekitaran kita bersih, cantik, udara kita bersih dan wabak penyakit juga dapat dihindari lah. Okay, saya percayalah ramai yang tertanya-tanya mengapa perlu asing dan apakah impaknya kalau kita tak laksanakan SARS ni kan. Jadi mengapa barangan yang perlu diasingkan ni perlu dielakkan untuk berada di tapak-tapak pengurusan. Pernahkah tuan-tuan macam Amni dengarkan mengenai tempoh penguraian secara semula jadi bagi beberapa barangan yang jika dahulu kiraan kita buang dalam sampah. Kalau biasa kita buang plastik, kita buang botol plastik semua dalam sampah, campur dengan sisa makanan dan sebagainya, kan? Kita tak tahu tempoh penguraian. Kalau macam macam nasi basi dan sebagainya, mestilah cepat makanan yang dah basi kan. Tapi barang-barang ni saya nak kongsikan lah kan, tempoh penguraian semula jadi yang akan menyedarkan dan buka mata hati kita semua pada hari ni lah. Okey, untuk melaksanakan, supaya kita sama-sama melaksanakan SARS ni kan. Untuk makluman semua salah satu contohnya botol plastik mengambil masa selama 450 tahun untuk terurai sendiri. Macam tu. Berapa generasi lah kita ni hidup, adalah generasi kelima kita pun masih ada lagi botol plastik kita tu kan. Kemudian bekas plastik 50 hingga 80 tahun. Macam tu. Contoh botol susu anak kita tu daripada kecil sampailah tu 80 tahun. Kalau kita biar je dalam tanah, tak terurai. 80 tahun baru terurai kan. Kemudian bahan nylon ataupun pakaian kan, macam polyester dan sebagainya, 500 tahun. Kita ada ni dah 500 tahun, baju jersey kita tu dah tak terurai lagi kan. Jadi apakah langkah perlu kita lakukan? Antaranya itulah reduce sebelum membeli, kita kurangkan tengok kualiti dan sebagainya. Kemudian fikir sebelum membeli. Kemudian reuse, kalau contohlah baju jersey kita masih elok untuk dipakai, boleh kita sedekahkan kepada pihak memerlukan. Kemudian recycle bolehlah kita, contoh yang plastik kita jual kan, botol plastik jual kepada vendor kita semula. Kemudian lihat kan, kalau kita lihat sisa pekerja perlu dilaksanakan pengasingan ataupun SARS kan, mengambil sehingga ratusan tahun lah untuk diuraikan kan secara semula jadi. Jadi macam mana pula dengan tapak perusahaan di negara kita kan. Contoh kan, SLB Corp sebagai peneraju kebersihan negara sentiasa berusaha untuk mendidik masyarakat dengan pelbagai cara lah. Untuk para pendengar, jagalah kebersihan dan kelestarian alam kita. Kalau kita nak buang sampah, buang di tempat sepatutnya, jangan buang merata-rata. Kemudian asingkan barang kita semula daripada sisa baki. Dan semoga dengan usaha kecil kita ni memberi impak yang besar kepada keindahan alam sekitar lah. Baiklah,
Rupanya begitu lama sekali masa yang diambil oleh sesetengah bahan jika kita campur adukkan sisa-sisa pembuangan kita bersama, sebab masa penguraian setiap bahan itu adalah berbeza. Jadi sebab itulah kita kena asingkan sisa pekerja, sisa baki, dan itu sebenarnya terletak kepada tanggungjawab setiap individu. Jadi amat penting sebenarnya untuk kita semua pada hari ini tahu sedikit tentang topik kita pada hari ini. Jadi bolehkah Puan terangkan apakah tujuan pelaksanaan pengasingan sisa pekerja di punca? Okey, pelaksanaan SAS adalah sebahagian usaha kerajaan untuk meningkatkan kadar kita semula yang akan mengurangkan penghantaran sisa pekerja ke 40% di Malaysia. SAS sebenarnya membantu mengurangkan jumlah sisa pekerja yang dihantar ke 40%. Justru tu jangka hayat 40% akan meningkat. Kalau sebelumnya ataupun situasi tahun-tahun sebelumnya dan situasi semasa juga ya, sesebuah 40% tu biasanya dibina dengan mengikut tempoh jangka hayat yang ditetapkan. Contohnya 12 tahun, tapi dalam tempoh 5 tahun sahaja 40% dah penuh melempah keluar. Apa akan terjadi kan, agak-agak kalau situasi ni berterusan kan. Jadi aktiviti amalan 3R dan pengasingan sisa di punca ni juga telah dikenal pasti sebagai salah satu langkah yang paling berkesan dalam usaha mengurangkan jumlah penjanaan dan penghantaran sisa pekerja ke 40%. Jadi kalau kita lihat kan, kadar kita semula kebangsaan dilaporkan hanya 5% sahaja pada tahun 2005. Selepas SW Corp mengambil alih, kadar kita semula kebangsaan dilaporkan sebanyak 10.5%, menerusi kadar yang dijalankan oleh pihak konsultan yang dilantik oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara. Okey, sebelum penguatkuasaan SAS, kadar kita semula kebangsaan disasarkan akan mencapai sebanyak 22% menjelang tahun 2020. Inilah kadar yang saya pegang masa saya mula-mula join SW Corp dulu. Masa saya masuk SW Corp tahun 2009, inilah kadar yang saya tahu. Pada tahun 2020 kita target 22% dengan kenaikan tahunan sebanyak 2%. Walau bagaimanapun, pada tahun 2017, iaitu selepas SAS dikuatkuasakan, kadar kita semula kebangsaan meningkat dengan mendadak sebanyak 21%, melepasi sasaran pada tahun tersebut, iaitu 16.5%. Ini kata yang mendadak. Jadi berdasarkan pencapaian tersebut, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu KPJT optimis untuk mencapai sasaran kadar kita semula yang lebih tinggi daripada sasaran asal menjelang tahun 2020 dan meletakkan sasaran baharu iaitu sebanyak 30% dengan kenaikan sebanyak 3% setiap tahun. Itu sasaranlah yang terkini, 30%. Okey, dengan pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh SW Corp menerusi penguatkuasaan dan program 3R setiap tahun dibantu dengan kempen kesedaran awam, pencapaian kadar kita semula kebangsaan dilihat meningkat selaras dengan sasaran baharu yang dibuat. Hasilnya, walaupun negara kita menghadapi kekangan dan cabaran pandemik COVID-19 pada tahun 2020 ni, namun kadar kita semula kebangsaan telah mencapai sasaran iaitu sebanyak 30.67% dengan jumlah kutipan barangan kita semula sebanyak 4.2 juta tan setahun pada tahun 2020. Menerusi mesyuarat jawatankuasa penentuan kadar kita semula kebangsaan, sasaran baru telah ditetapkan iaitu sebanyak 40% kadar kita semula menjelang tahun 2025 dengan kenaikan sebanyak 2% setiap tahun. Lagi 5 tahun lah. Sekarang 2025 kita sasarkan 40%. Okey, bagi menyokong ke arah peningkatan kadar kita semula, program seperti Trash to Cash akan diteruskan dan diperkasakan agar masyarakat khususnya di negeri yang menguatkuasakanlah Akta 672 akan lebih berminat untuk mengamalkan budaya kita semula dengan mereka menyedari tentang bahawa barang kita semula tu boleh menjana pendapatan, ada value for money. Macam itulah.
Jadi diharapkan masyarakat tidaklah membuang sesuka hati dan mencampur adukan barangan yang boleh dikita semula. Betul. Sebab kita juga bimbang sekiranya tapak pelupusan di negara kita penuh dengan sisa-sisa ataupun bahan buangan yang sebenarnya kita tidak tahu pun bilakah bahan-bahan ataupun plastik-plastik seperti yang dikatakan sebutan tadi akan betul-betul terurai dan mengambil masa untuk hilang sepenuhnya. Jadi sebab itulah program kita semula juga yang juga merupakan inisiatif daripada inisiatif di bawah pelaksanaan langsingan sisa pekerja di punca itu penting dan nampaknya ianya telah berjaya kerana telah menunjukkan peningkatan yang mendadak seperti yang dikatakan oleh pada Hadijah sebentar tadi. Jadi kita juga selain daripada tujuan kita semula itu sendiri untuk mengurangkan sisa penghantaran sisa pekerja ke tapak pelupusan sampah, kita juga sebenarnya dapat mendapat manfaat daripada program kita semula itu dengan seperti yang Pak Hadijah mengatakan sebentar tadi, kita dapat menukarkan from trash to money. Yang sebenarnya di kuliah kita juga kita ada melakukan pada sedemikian di mana para pelajar boleh meletakkan bahan-bahan yang mereka tidak lagi gunakan, contohnya kertas-kertas dan sebagainya di satu tempat yang disediakan, iaitu 3R punya tempat, dan para pelajar boleh menukarkanlah apa yang mereka hantar itu kepada beberapa wang yang boleh ditukarkan dengan jumlah barangan yang mereka hantar itu tadi. Jadi seterusnya kita berat kepada soalan seterusnya, boleh? Boleh, yang ni. Mohon Puan jelaskan lebih lanjut tentang kempen Let's Do It Right dan apakah inisiatif yang dijalankan oleh SW Pahang untuk menjadikan kempen ini, sebab saya yakin ramai sebenarnya di antara para pelajar yang mungkin tak pernah dengar pun tentang kempen Let's Do It Right ni. Okey, terima kasih Amni di atas soalan tu tadi. Pertama sekali saya nak ucapkan penghargaan dan pujianlah kepada pihak IUM Pahang kerana menyahut saranan kerajaan telah pun melaksanakan 3R dan amalan kita semula ni di IPT. Okey. Kiranya soalan tadi mohon jelaskan untuk kempen Let's Do It Right Okey. Untuk makluman Amni dan juga peserta kita, semua peserta pada pagi ini, pada 21 Februari 2019, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengumumkan untuk mewujudkan Dasar Kebersihan Negara. Dasar ini merupakan inisiatif pihak kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersih dan mewujudkan masyarakat yang membudayakan amalan kebersihan bagi menjamin kesejahteraan hidup dan kelestarian alam sekitar. Okey, kebersihan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai taraf negara yang maju. Jadi indikator untuk menjadi sebuah negara yang maju bukan saja kalau dulu kita biasa pergi ke sekolah, cikgu cakap nak jadi sebuah negara maju antaranya kita perlu tingkatkan kadar literasi, kan, kadar literasi negara, kan. Tapi salah satu indikator yang penting adalah kadar kita semula negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. Jadi kempen Let's Do It Right ni dilancarkan bersempena dengan Dasar Kebersihan Negara dengan harapan rakyat Malaysia dapat menerapkan budaya berani menegur terhadap sikap tidak mengamalkan kebersihan dalam kalangan masyarakat. Okey, untuk makluman Amni, sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia dan kempen Let's Do It Right peringkat negeri Pahang telah diadakan dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, iaitu Datuk Seri Wan Rosti bin Wan Ismail pada baru-baru ni lah, minggu lepas 4 Disember 2020, Jumaat minggu yang lepas. Dan di Padang Awang, Majlis Daerah Cameron Highlands di Tanah Rata. Jadi apa itu kempen Let's Do It Right? Saya akan terangkan sedikit ni. Okey, kempen Let's Do It Right ni sebenarnya dia macam saya sebutkan tadi lah, ia bertepatan dengan pendokumentasian Dasar Kebersihan Negara. Dan seperti mana kita tahu, banyak isu dan cabaran semasa yang didepani oleh negara kita selain daripada pandemik COVID-19 lah, isu sejagat.
Jadi tanggungjawab dan menjaga kebersihan bukan sahaja terletak pada kerajaan sebenarnya, tapi semua lapisan masyarakat perlu turut bersama-sama menjaga kebersihan, terutamanya di kawasan kediaman, di rumah bermula di rumah masing-masing dan persekitaran. Pada masa sama terdapat pelbagai isu kebersihan seperti pembuangan sampah yang tidak terurus dan tabiat membuang sampah merata-rata, littering kan. Kalau kita biasa pergi ke tempat-tempat pelancongan, contohnya di Pahang sendiri, di Teluk Cempedak dan sebagainya, dah tentulah kita nak tengok bersih, tak nak ada sampah yang berterabur dibuang sesuka hati merata-rata kan. Kemudian sikap masyarakat yang sikap masyarakat tidak mementingkan penjagaan alam sekitar ni boleh menimbulkan impak yang negatif dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif dan sejahtera. Okey, persekitaran yang tidak bersih akan mengakibat akibat daripada pembuangan sampah sarap boleh menyebabkan timbulnya pencemaran alam sekitar dan kacau ganggu kepada persekitaran. Selain itu, kawasan persekitaran tak bersih juga menyebabkan kehadiran vektor seperti tikus, lalat dan nyamuk yang menjadi punca kepada penularan wabak penyakit. Penyakit bawaan vektor seperti dalam dengue, malaria dan leptospirosis ataupun kencing tikus yang berpunca daripada persekitaran tidak bersih turut menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Okey, apakah faktor yang utamanya? Yang pertama adalah sikap masyarakat yang tidak menjaga kebersihan. Seterusnya, persekitaran tak bersih, penularan penyakit berjangkit dan juga pencemaran alam sekitar. Okey, objektif untuk kenapa kita mewujudkan dasar kebersihan negara ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan membudayakan amalan kebersihan dalam kalangan masyarakat, kemudian meningkatkan kebersihan persekitaran dan kelestarian alam sekitar. Seterusnya, menggalakkan inisiatif sisa sebagai sumber pendapatan ataupun waste to money, yang cash to cash lah, ke arah ekonomi kitaran ataupun circular economy. Okay, seterusnya, untuk memperkasakan tarik urus dan penguatkuasaan agar lebih cekap, berkesan dan berintegriti. Okey, dalam dasar kebersihan negara ini juga digariskan dengan jelas tentang strategi dan pelan-pelan tindakan yang boleh diaplikasikan oleh jabatan-jabatan kerajaan, pihak swasta, NGO dan peranan masyarakat itu sendirilah. Okey, antara strategi pertama adalah meningkatkan pembudayaan kebersihan.